untuk soalan ni, soalan yang pertama, contoh yang pertama, kita akan uji kemahiran kita untuk mengirakan item pelarasan yang ada. Lepas tu kita nak cari juga untung atau rugi daripada aktiviti berkala yang kelab anjurkan. Okay. So kita tengok contoh. Nampak contoh tak? Nampak. Okay, so awak ada contoh berkenaan kelab kebajikan Batu Gajah. Kelab kebajikan Batu Gajah di Merlimau, Melaka bagi tahun berakhir Disember. Okay ni. So tempoh perakaunan awak adalah daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. Kenapa tempoh perakaunan ni sangat penting sekiranya ada item-item pelarasan. Okey, jadi disebabkan awak dah pandai sediakan akaun yuran, saya pun konon-konon kita dah kira lah sebelum ni kan, tapi nanti bila awak tengok balik slide ni, awak tolonglah sediakan akaun yuran dia tu untuk dapatkan nilai yang ada dalam APP ni. So bila kita buatkan akaun yuran, okay, kat sini ni kena buat akaun yuran ahli. So kita akan dapat yuran ahli sebanyak 13296 dan akan kita rekodkan di bawah pendapatan hasil. Bermakna nak dapat 13296 kena buat dulu akaun yuran. Okey, maknanya awak kena buat sesuatu dulu sebelum letakkan nilai itu di bawah APP. Okey, seterusnya adalah kita kena menganalisis soalan yang ada. Okey, yang pertama. Yang pertama dalam soalan awak telah diberikan dengan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey. Dalam akaun penerimaan dan pembayaran ni boleh awak jumpa item-item pendapatan atau perbelanjaan hasil. Jadi awak kena tengoklah nanti, awak kena identify bahawa item tu item pendapatan ke perbelanjaan hasil. Tapi tak semualah yang awak perlu masukkan. Nanti kita tengok. Lepas tu bila awak dah tengok akaun penerimaan, awak kena tengok dari sudut maklumat tambahan. Okey. Dari sudut maklumat tambahan ni, yang pertama awak telah diberikan dengan baki-baki awal. Okey. Lepas tu baki-baki akhir. Jadi awak akan ambil mengikut apa yang perlu saja. Jangan ambil semua. Awak kena tengok sekarang ni awak nak buat apa, nanti awak kena cari item yang sesuai saja. Bukannya semua perkara awak kena ambil. Tak. Okey. Lepas tu, yang kedua, bayaran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Sebab apa dia kata gini? Sebab kadang-kadang bayaran masuk ni boleh juga dikategorikan pendapatan modal. Dia berdasarkan kelab tu lah. Kelab tu nak cakap dia pendapatan hasil, kita akan masukkan ke APP. Kalau kelab tu cakap bayaran masuk ni adalah pendapatan modal, so kita akan letak di bawah PKK. Tapi disebabkan sekarang ni dia adalah pendapatan hasil, bermakna kita akan masukkan dia di dalam APP. So bayaran masuk ni kalau kita refer kepada akaun penerimaan, ini adalah dia punya maklumat. So nilai ni kita perlu masukkan ke dalam APP. Okey. Bila awak tengok akaun penerimaan dan pembayaran kan, awak pergi ke bahagian penerimaan dulu. Tadi item pertama adalah bayaran masuk. Bayaran masuk selesailah sebab memang awak tahu dia adalah pendapatan hasil, so awak perlu rekod di dalam APP. So kita rekodlah bayaran masuk. Sebanyak 450. Okey. Kemudian yang kedua pula, yuran ahli ni. Yuran ahli ni kita perlu masukkan atau tidak? Yuran ahli kena masukkan atau tidak? Yuran ahli masukkan ke tidak? Masuk ke tak yuran ahli?
Masuk. Masuk? Kenapa masuk? Yuran ahli tak masuk Yuran ahli tak masuk. Sebab apa? Sebab yuran ahli telah termasuk semasa penyediaan akaun yuran. Kalau awak letak juga awak rekod 2 kali. Faham tak? Faham. Faham. So sekarang awak identify item yang telah awak buatkan sebelum ini. So macam yuran ahli ni awak telah sediakan masa penyediaan akaun yuran, jadi tak perlu masukkan lagi. Sebab nilai tu telah dimodified dekat 13296 ni. Okay. Jadi tak perlu masukkan. Okay. Kemudian kutipan Pestaria. Okay. Kutipan Pestaria ni adalah aktiviti berkala kelab. Maknanya kelab anjurkan sesuatu aktiviti dengan membuat pestaria. Bermakna bila itu adalah aktiviti berkala, kita kena buat sesuatu dulu sebelum masukkan di bawah APP. So kita kena cari apa? Lebihan atau kurangan ke teacher? Lebihan atau kurangan. Lebihan kurangan tu akhir sekali. Bila awak buat event, awak nak cari apa? Ni nak cari apa ni? Untung. Untung atau rugi event tu lah. Okay. Maknanya sekarang bila awak tengok kutipan Pestaria. Pestaria ni kan event, benda yang kadang-kadang je kelab buat kan. Bila awak ada event ni, maknanya awak perlu mencari untung atau rugi. Jadi bila untung atau rugi, rumusnya adalah kutipan tolak perbelanjaan. Jadi sekarang kutipan kita tahu dia adalah di bawah penerimaan sebanyak 2,300. Perbelanjaannya nak tengok kat mana? Pembayaran. Pembayaran. 1,400. Dalam pembayaran ni, identify mana item yang terlibat dengan Pestaria. Cuba identify ada berapa? 1. Cuba identify. 1. Belanja Pestaria. Belanja Pestaria. Ada lagi tak? Tiada. Tiada. Okey. So bila awak jumpa belanja Pestaria, so masukkanlah dalam perbelanjaan Pestaria awak ni. So sekarang awak untung ke rugi? Untung 900. Untung berapa? 900. 900. So untung Pestaria. Jadi kutipan Pestaria dan belanja Pestaria tak perlu dimasukkan di bawah APP. Kita hanya perlu masukkan nilai apa? Nilai untung. So untung tu awak akan masukkan ke debit ke kredit? Kredit. So untung awak akan mana? Kredit. Untung awak akan letakkan di sebelah kredit. Akaun pendapatan, debit rugi, kredit untung. So 900 masukkan di sebelah kredit. Untung Pestaria. Okey. Jadi dalam untung Pestaria ada 2 item yang telah awak gunakan kan? Satu belanja Pestaria, awak akan potong. Kutipan Pestaria awak pun akan potong. Sebab apa potong? Sebab awak tak boleh masukkan dalam APP. Sebab awak dah gunakan masa penyediaan
pengiraan untung dia. Okey. Kalau awak tulis juga, maknanya awak tulis 2 kali lah. Okey, kemudian untuk bahagian penerimaan, awak telah selesai ketiga-tiga item. Bayaran masuk, okey selesai. Yuran ahli tak perlu masukkan, selesai. Kutipan Pestaria pun selesai. Maksudnya selesailah item penerimaan. So seterusnya awak kena refer kepada pembayaran. Okey. Pembayaran yang pertama ada item derma. Bila item derma ni dia tak ada mention apa-apa, awak akan kategorikan dia sebagai perbelanjaan hasil. Perbelanjaan hasil. Bantuan kepada ahli pun awak akan itemkan dia, kategorikan dia sebagai perbelanjaan hasil. Belanja Pestaria tak perlu masukkan sebab dah digunakan sebelum ni. Lepas tu perabot. Perabot nak masukkan atau tidak? Perabot tu kategori apa? Perabot kategori apa? Aset bukan semasa. Ya, aset bukan semasa. Jadi, bila aset bukan semasa kan? Bila perabot ni aset bukan semasa, awak tak boleh ambil nilai 3,200. Yang perlu awak buat adalah mencari susut nilai. Bila nampak ABS, kena cari susut nilai dia. Bukannya ambil nilai 3,200 tu awak tepek dalam APP ni. Bukan. Tapi kena cari susut nilai dia berapa. Tu dia punya petunjuk. Okey. Upah. Upah adalah perbelanjaan hasil juga. So boleh masukkan upah. PH. Surat khabar pun sama PH. Alat tulis pun sama PH. Kadar bayaran pun sama PH. Jadi yang saya tuliskan PH ni awak bolehlah masukkan dalam APP. Okey, cumanya bila awak ada item-item PH ni kan, awak kena refer kepada maklumat tambahan. Sebab apa? Mungkin ada maklumat pelarasan. Okey. So awak tengok ni, yang ni. Yang pertama awak nak tengok apa? Dari sudut awak ada 6 item. Jadi bukan ke semua item tu ada kaitan, tak semua. Jadi awak kena identify mana item-item yang berkaitan. So item mana yang kena potong yang kita takkan gunakan adalah ni, yuran belum terperoleh ni. Awak tak akan gunakan. Sebab apa? Awak dah guna masa penyediaan akaun yuran. So kat sini maklumat ni tak diperlukan. Lepas tu awak tengok ada item perabot. Okey. Item perabot ni bila ada aset bukan semasa mesti perlu mencari susut nilai. Okey. Item perabot ni dia tak bagi maklumat apa-apa, cuma dia bagi maklumat pada awal ni 2,500, pada akhir 5,000. Kemudian pada pembayaran ada belian perabot yang baru. So awak kena guna rumus penilaian semula, iaitu baki awal tambah belian perabot tolak dengan baki akhir perabot. Itu adalah dia punya rumus. Sebabnya apa? Sebab dia bagi baki awal ada, baki akhir ada. Lepas tu dia ada sebutkan tentang pembelian perabot yang baru. Jadi awak kena carikan susut nilai dengan menggunakan kaedah penilaian semula. Jadi berapa nilai susutnya kalau awak kira tu? Kalau ikut rumus, baki ABS awal tambah belian tolak baki ABS akhir. Dapat berapa? Cuba kira. Untuk mencari susut 700. nilai. Berapa? 700. 700. Jadi 700 ringgit ni lah yang awak perlu masukkan dalam perbelanjaan hasil. Sebab susut nilai perabot merupakan kategori perbelanjaan hasil. So letak sini 700 ringgit susut nilai perabot.
perabot. Okey. Jadi nilai perabot pun dalam pembayaran selesai sebab awak dah kirakan susut nilai dia. Kemudian awak pun nak masukkan apa ni? Okey, inventory alat tulis. Dalam maklumat tambahan ada inventory alat tulis pula. Kalau dekat pembayaran ada tak item alat tulis dalam pembayaran? Pembayaran ni. Mula-mula awak tengok maklumat tambahan. Maklumat tambahan ada inventory alat tulis. Lepas tu awak pergi dekat pembayaran. Ada tak item alat tulis kat situ? Ada. Ada kan? Yang ni kan? Yang ni. Maknanya bila ada inventory alat tulis awal, inventory alat tulis akhir dan juga ada belian alat tulis di sini, bermakna awak kena buat sesuatu iaitu mencari nilai belanja alat tulis. Sebab apa? Sebab alat tulis ni tak semuanya telah digunakan. Mungkin ada nilai, sebabnya alat tulis ni ada yang telah digunakan, ada yang masih lagi menjadi inventory akhir alat tulis. Jadi sekarang ni kita perlukan nilai sebenar alat tulis untuk APP. So dia punya rumusnya adalah baki awal alat tulis tambah belian alat tulis tolak dengan baki akhir alat tulis. So nak dapatkan, nak dapat nilai belanja alat tulis, baki awal tambah belian alat tulis tolak dengan baki akhir alat tulis. Dapat berapa? 305. 100? 305. 305. Jadi ini namanya alat tulis. Kenapa saya tak tulis belanja? Sebab bila kita tulis istilah alat tulis, itu sendiri telah merujuk kepada nama belanja alat tulis. Okey. Jadi lepas tu awak tengok ni. Dekat maklumat tambahan. Surat khabar belum bayar. Lepas tu awak tengok dekat pembayaran, ada tak item surat khabar? Ada. Ada kan? Bermakna awak kena buat pelarasan. Awak kena buat pelarasan di mana 300 tu bukan nilai sebenar dalam pembayaran. Sebabnya wujud surat khabar belum bayar dengan surat khabar belum bayar awal dan surat khabar belum bayar akhir. Macam mana nak kira? Awak kena guna rumus yang mula-mula tadi. Mana? Ni. Awak nak cari nilai sebenar item hasil dan belanja adalah awak kena tahu operasi tambah atau tolak. Okey. Jadi surat khabar belum bayar merupakan belanja belum bayar. Operasi yang saya bagi kat table tadi tu merujuk kepada nilai akhir. Jadi kalau belum bayar, operasi dia adalah tambah. So tambah ni akan merujuk kepada nilai akhir. So nilai awal dia mesti terbalik, mesti ditolak. Faham tak kat situ? Faham. Okay, maknanya dekat jadual tadi tu, BBB akan ditambah. So, tambah tu dekat nilai akhir. Awak kena hafal yang akhir je lah. So, akhir tambah awal mesti ditolakkan. Jadi, cuba kira berapa surat khabar sebenar yang perlu direkod dalam APP. Surat khabar belum bayar, surat khabar 300 tambah dengan surat khabar belum bayar surat khabar belum bayar awal tu kena tolak, surat khabar belum bayar akhir kena tambah. So berapa nilai awak dapat?
320. 320. 320. Okay, tengok kat sini Ni tadi awak kena kira kan? Yang awal kena tolak, yang akhir kena tambah. So, lepas tu kena cari kat sini. So kena buat apa? Surat khabar 300. Tolak surat khabar belum bayar awal 80 tambah dengan surat khabar belum bayar akhir 100. So dapat surat khabar dalam APP. Berapa tadi awak kira? 320. 320. 320 ni lah yang awak perlu rekod dalam APP. 320 surat khabar. Okey. Kemudian upah belum bayar. Dalam maklumat tambahan ada upah belum bayar. Cuba tengok dalam pembayaran ada item upah ke tak? Ada. Ada. So kena Macam buat apa ni? Kena buat pelarasan. Okey. Larasan. Jadi upah belum bayar adalah belanja belum bayar. Bayar. Jadi operasi dia adalah tambah untuk nilai Tambah. akhir. So nilai mana kena tambah, nilai mana kena tolak? Akhir tambah. Awal tolak. Akhir berapa? Akhir 250, awal 200. 100. Okey. 100. So cuba kira. Ni upah belum bayar, ni tolak, ni tambah. So ni dia punya nilai yang telah dibayar. Tugas awak sekarang nak cari nilai sebenar. Upah 800. Upah belum bayar awal tolak 200. Tambah upah belum bayar akhir 250 dapat upah dalam APP. Dapat berapa? 850. 850. 850. So nilai ni lah kena letak dalam APP. PP. Upah 850. Okey, dalam maklumat tambahan selesai. Maksudnya semua benda kita dah telah ambil kira. Jadi di manakah item di pembayaran yang tak ada apa-apa pelarasan, awak akan copy pasta je dalam APP. So item mana yang tak ada apa-apa perlu dibuat? Derma. Ada bayaran. Okey, sebut satu-satu dari Derma. atas lah. Derma. Derma. Lagi? Bantuan kepada ahli. Bantuan kepada ahli 400. Lagi? Ada Kadar bayaran. Cadar bayaran 700. Okey, selesai ke semua item yang ada di penerimaan dan pembayaran. Okey, bila selesai, awak kena cari lebihan atau kurangan. Nak cari, tengok mana nilai besar, debit ke kredit. Derma. Derma. Okey. Bayaran masuk, salah lah, patut bayaran masuk ni kat pendapatan kan? Sorry. Okey. Jadi berapa nilai besarnya, kredit ke debit? Cuba kira, dapat berapa nilai imbangan? Kredit ke debit yang besar? Kredit. Berapa? Kredit. Berapa? 14,646. Okay, so nilai mana kena top up? Lebihan ke kurangan? Lebihan. So berapa lebihan dia?
Berapa lebihan dia? Lebihan dia berapa? 11,021. 9,021. 11,0. Ni. Ah, Okey. Ha. So, okey, jadi secara konsepnya macam ni lah awak kena cari. Bermakna awak kena identify dalam akaun penerimaan dan pembayaran tu mana pendapatan hasil, mana perbelanjaan hasil. Lepas tu awak kena tengok pula maklumat tambahan. Ada tak item-item yang perlu diselaraskan, yang perlu dimodify. Bila kena modify, awak compare semula dengan penerimaan dan pembayaran awak. Modify dulu. Lepas tu item yang tak ada apa-apa just copy pasta je. Yang kena modify letakkan nilai sebenar dia. Okay. So beginilah dia punya apa tadi dapatan yang telah awak buat tu. So ni dia punya jawapan. So betul lah apa yang kita kira tu kita buat tu. Okay. Ni dalam bentuk lajur Bila dalam bentuk lajur awak kena letakkan pendapatan hasil dulu baru letakkan perbelanjaan hasil. Masa pendapatan hasil awak kena tambahlah kat sini dapat berapa. Saya tak tambahkan tu, tak ingat. Lepas tu tolakkan dengan jumlah perbelanjaan hasil ni dapatlah lebihan. Ni dalam bentuk lajur. Okey. Awak kena tahu dari sudut dua-dua format lah. Ni nantilah banyak sangat nanti. Jadi kita try tengok soalan, satu soalan. Rasa dia yang simple. Sebelum kita akhirkan kelas, kita tengok ni. Okey. Okey, nampak tak dua-dua? Satu buku teks, satu PowerPoint. Nampak. Nampak Nampak. Okey, so tugas awak sekarang ni kena buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang pertama, awak kena cari berapakah. Satu, kena cari yuran ahli sebenar untuk masuk dalam APP. Jadi kena cari dalam soalan tu mana item-item yang terlibat untuk akaun yuran ahli. Bila dah buat akaun yuran ahli, awak kena potong item yang ada dalam soalan. Okey, sekarang ni agak-agak item apa kita kena potong. Kalau kita tengok akaun akaun penerimaan dan pembayaran, kita tengok yang ni. Item apa kena potong? Yuran ahli bisa. Yuran ahli. Yuran ahli. Okey, ni untuk akaun yuran. Lepas tu, dalam maklumat tambahan, mana item yang kena potong untuk masukkan dalam yuran ahli, dalam akaun yuran? Yuran belum terima dengan yuran belum terperoleh. Okey, sini. Maksudnya ini untuk akaun yuran. Maknanya bila buat APP jangan masukkan lagi sebab nanti rekod 2 kali. Sebab dia dah masuk dalam nombor 1 ni. Okey, nanti awak carikan yuran ahli kena masuk dalam APP sebab awak akan carikan Nik Butir PNP kat sini. So nilai inilah yang akan masuk dalam APP awak. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah melihat kepada aktiviti berkala. Ada ke tak aktiviti berkala dalam kelab awak ni? Aktiviti berkala, ada tak? Ada tak event yang kelab awak anjurkan ni? Kelab tarian Caca ni.
Ada event tak dianjurkan? Ada. Apa dia? Majlis tarian. Ha, betul. Majlis tarian. Jadi bila aktiviti berkala ni rumus dia adalah kutipan tolak dengan perbelanjaan. Anjay. Nak dapat untung atau rugi. So kutipan Rugi. kutipan dia adalah berada di sebelah penerimaan. Maan. Okey, ambil lah nilai ni. Okey, tolak dengan perbelanjaan. Tolak belanja apa tu? Majlis tarian. Belanja Majlis majlis tarian. So dapat untung ke rugi ni? Untuk Untung. Berapa untung? Untung. Carilah untung atau rugi. 1,400. 1,400. So nilai ni nanti masuk dalam APP. So yang awak dah potong jangan rekod lagi tau. Nanti rekod 2 kali. Tak boleh. Okey, yang ketiga ada dalam penerimaan ada tentang yuran masuk. Okey, yuran masuk yang ni. Sekejap. Ni yuran masuk. Hari tu saya jawab, yuran masuk dia boleh dikategorikan sama ada pendapatan modal atau pendapatan hasil. Nak tahu kat mana, tengok dekat maklumat tambahan. Sekarang ni yuran masuk ni kategori apa? Tengok dekat maklumat tambahan. So yuran masuk awak sekarang ni pendapatan apa? Pendapatan hasil. Pendapatan Hasil. hasil. Bila pendapatan hasil kena masuk ke tak dekat APP? Kalau pendapatan hasil kena masuk ke tak dekat APP? Masuk tak? masuk. Masuk. Tulislah APP. So masuk bila awak tulis APP tu maksudnya kena record lah. Okey. Kemudian selesai tentang item penerimaan, pergi dekat mana pula? Pembayaran. Okey. Dekat pembayaran ni awak nak identify ada tak pelarasan ekonominal ataupun susut nilai aset bukan semasa. So kita kena pergi satu persatu. Okey, yang pertama derma. Derma ada tak dekat maklumat tambahan apa-apa perlu dimodified? Tak ada. Tak ada, just ambil je lah nanti copy pasal dekat APP awak. Okey. Bantuan kepada ahli ada benda nak kena modified tak? Tak ada. Just ambil je PH APP. Okey, belanja majlis tarian tak perlu sebab awak dah potong, dah guna dah sebelum ni. Okey, surat khabar dan majalah? Ada. Ada tak ada? Ada. Ada. Ada tak ada dekat maklumat tambahan? Ada. Ada. So kena buat sesuatu. So kena buat apa? Tengok. Nombor 3. Surat khabar dalam pembayaran bernilai RM400. Okey, awak ada 180 surat khabar belum bayar awal. 220 surat khabar belum bayar akhir. Kalau belanja belum bayar, surat khabar dan majalah belum bayar ni merupakan B. So yang akhir dia mesti Tambah. So 180 akan tolak, 220 akan tambah. So masukkanlah dalam rumus pengiraan awak, iaitu surat khabar dalam pembayaran 400 tolak 180 untuk SK awal tambah dengan 220 untuk SK akhir. Dapat berapa kat sini? Nilai itulah kena masukkan ke dalam APP. So kat sini kena buat something kan? Nanti cari nilai something dia tu berapa. Kemudian belanja pejabat.
belanja pejabat ada apa-apa tak dalam maklumat tambahan? Tak ada. Tak ada, copy pasta je lah dalam APP awak tu. Okey. Kadar bayaran? Ada. Ada. Kadar bayaran ada. So kena buat sesuatu, kena modify. Kadar bayaran belum bayar adalah belanja belum bayar. So Bayar. nilai akhir kena ditambah. So tolak 105 tambah 240. So awak akan carikan nilai sebenar kadar bayaran dan perlu masukkan dalam APP. So starkanlah kat sini sebab bukan 800 yang akan awak masukkan. Awak akan masukkan nilai lain berdasarkan operasi yang berkaitan. Okey. Kemudian alatan. Alatan ni apa alatan? Bukan semasa. Aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Alatan aset bukan semasa. Bila aset bukan semasa, awak perlu mencari susut nilai. Nilai. Okay, susut nilai nak cari macam mana, tengok dekat maklumat tambahan. Apa maklumat dah dibagi. Kalau dia tak bagi percentage, tengok dekat nilai baki akhir dan baki awal. Kat situ, kalau diberikan baki awal dan baki akhir, awak kena guna kaedah penilaian Semula. mengikut rumus yang ada dalam slide nanti. So nanti carikanlah nilai susut nilai alatan tu berapa, kemudian masukkan ke dalam APP awak. Okey. APP. Jadi tugas awak adalah menyelesaikan mastery topical 6.4. Ni, selesaikan. Cari sama ada. Carilah jawapannya betul tak ni. Ni nanti cari. So ni tugasan awak untuk hari ni. Okey. Ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada. Nanti saya bagi slide ni dekat awak. And then awak tengok balik. Lepas tu buatkan dia punya mastery topical 6.4 sebab biar mahir tentang item-item pelarasan dan juga item ni nak cari untung atau rugi untuk aktiviti berkala. Okey, dua benda tu kena master lah dan juga akaun yuran. Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa saya tamatkan kelas kat sini. Okey.